Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Macam biasa bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Shasha Denzin. dalam rancangan penyapa pagi anda Sejahtera Asia. Edisi hujung minggu hari Ahad 13 Jun 2021 bersamaan dengan 2 Al-Qidah 1442 Hijriah. Apa khabar penonton-penonton dekat rumah? Semoga sihat-sihatlah sentiasa. Tetap bersikap bersemangat positif dan mampu memerangi COVID-19 ini. Dalam tempoh PKP ini juga Shasha, Ya, betul. kita harus tetap bersemangat dan hindarkan apa orang cakap vibe negatif menguasai Betul. diri anda. Dan juga kesempatan ini kami di Sejahtera Asia sebenarnya ingin menyeru kepada semua rakyat Malaysia agar mengamalkan lockdown kendiri, Fatah. Betul. Sebab terus kekal je berada di rumah, keluar apabila perlu sebab kita tak nak supaya kita sebenarnya nak memutuskan rantaian COVID-19 ini. Putus macam kamu memutus rantai yang tidak berguna. Ya, betul. Lindungi diri dan Betul. juga lindungi keluarga. Baiklah. Sebenarnya kita nak kena untuk hujung-hujung minggu ni kita kena buat sesuatu yang kita cakap mengenai amalan gaya hidup sihat. Betul tu. Jadi Apakah bila itu? menyentuh perkara amalan hidup sihat ni, apa benda yang kita boleh buat, Fatah? Itulahnya. Saya dengan Syasha akan berkongsi tips dengan anda apa tips-tips tu. Syasha. betul. Kita akan berkongsi mengenai manfaat membuang barangan yang tidak terpakai Betul. terhadap diri anda. Jadi sebelum itulah pembelian secara online ni Syasha. Ya. Sekarang ni sangat-sangat digunakan pakai oleh segolongan masyarakat. Ya, Lagi-lagi pada musim pandemik ini. Kita pun tahu hari demi hari, masa demi masa ada je barang nak dibeli. Tak tahu nak betul. sampai tak tahu nak letak kat mana, sampai muatan dekat rumah tak tahu. Tak tahu nak letak kat mana. Sampai jalan sempit dekat Ya, rumah. menimbun-nimbun Kan barangnya. ada traffic jam dekat rumah. Kat rumah pun ada traffic jam. Tapi sebenarnya ini bukan benda yang mudah. Kita membuang ni bukan kerja yang mudah sebab Betul. membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan ini mempunyai orang cakap ada di antara kita berpegang kepada memori kepada sesuatu benda. Sebab tu mereka susah sangat nak membuang barang yang tidak dipakai ini. Dan tapi sebenarnya juga tindakan membuang barangan tidak terpakai ini boleh memberi pelbagai manfaat kepada individu termasuk ketenangan dan meningkatkan kualiti kehidupan. Apatah lagi ketika musim lockdown ini, ini adalah waktu yang terbaik untuk menguruskan kembali semua barangan di rumah dan mungkin ada di antara barangan itu boleh didermakan kepada golongan yang amat memerlukan. Jadi apa manfaat membuang barang-barang yang sudah dipakai ini kepada diri anda? Syasha mungkin boleh kongsikan. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu bahawa ada antara kita seperti yang Fatah bagi tahu tadi, ada yang suka mengumpul barang-barang ni, iaitu dikatakan sebagai hobi. Hobi untuk menyimpan barang yang tidak terpakai dan menyebabkan semakin banyak timbunan-timbunan barang ni. Macam Fatah cakap ada dekat rumah ni banyak timbunan barang. Betul Lagi tu, teruk Syasha. bila dekat dalam bilik tu dia macam sesak. Kita macam rasa sesak. Tidak bernafas. Tidak bernafas. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa ini berkemungkinan anda menderita hoarding disorder. Hoarding Apakah disorder, itu? apakah itu? Hoarding disorder adalah perbuatan suka menyimpan barang-barang tidak terpakai sehingga bertimbun-timbun banyaknya. Macam yang Fatah ada sebutkan tadilah, bila kita suruh buang, ada je alasan. Betul. Bagi tahu benda ni ada nilai Memori sentimental lah, kan? nilai memori lah. Betul. Dan tu cakap, tak apalah nanti akan guna juga. Jadi kita di Sejahtera Asia pada hari ini akan bagi tahu apakah antara manfaat untuk membuang barang-barang yang tidak diguna pakai ini. Okey, Fatah boleh tak bagi tahu dengan para penonton apa antaranya? Tadi saya pas kat Syasha, Syasha pas kat saya balik. Kita main pasing-pasing hari ini. Okey. Yang pertama saya ingin berkongsi, saya ada 4 manfaat dekat saya dan Syasha saya percaya ada 4 juga. Ya, betul. Saya nak berkongsilah sedikit sebanyak. Yang pertama adalah memberikan ruang yang besar kepada rumah. Jika kita membuang barang yang tidak terpakai ataupun mendermakan, sepertinya ruang ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk menjadikan sesebuah rumah itu selesa dan kondusif. Jadi bila membuang barang yang tidak dipakai ini akan memberi ruang yang lebih besar kepada rumah kita dan pergerakan kita di dalam rumah jika tidak terhad kepada sesuatu kawasan. Tidak sempitlah. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualiti tidur. Ada kajian membuktikan ruang di bilik tidur yang tenang tanpa barang yang berselerak membantu seseorang itu tidur dengan lebih
nyenyak. Kekacauan visual dalam sesuatu ruang dapat menyebabkan perasaan tidak tenang, kacau dan meningkatkan tekanan. Dalam suasana itu, otak sukar untuk berehat dan ia terus-menerus dirangsang. Seperti ini meningkat kualiti tidur ni, seperti yang saya cakap kekacauan visual ni, pernah tak Syasha terjadi melihat seperti kita tidur malam, kita tak menggunakan lampu, tahu? Ya, betul. So, bila kita tutup lampu, ada saja bayangan seperti yang kita tidak ingini. Padahal itu sebenarnya barang yang terkumpul. Barang yang terkumpul yang kita tak sedar. Betul, betul. Dan seterusnya adalah sebenarnya untuk mencegah alergik. Ataupun dalam bahasa Melayunya, alergi. Apabila sesuatu ruang itu dipenuhi barang, maka lebih mudah untuk debu dan kotoran akan melekat padanya yang boleh mendatangkan pelbagai alergik kepada seseorang itu. Lagi-lagi pada sesiapa yang mempunyai kulit yang sangat sensitif terhadap debu. Oleh sebab itu, pastikan untuk membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Proses itu tidak hanya membersihkan rumah tetapi memudahkan kerja mengemas. Dan yang terakhir yang saya ingin berkongsikan kepada anda, mungkin Syasha ada manfaat selepas ini, iaitu menajamkan fikiran. Ya, yang ini saya suka. Betul, menajamkan fikiran seperti setajam pisau. Rumah yang bersih akan meningkatkan daya konektif dan pemecah masalahan. Dalam kata lain, ia mampu membuatkan seseorang itu lebih fokus dan mudah membuat keputusan apabila timbul sesuatu masalah. Dan itu benar ya Syasha, seperti saya sendiri, bila bilik tak bersih, bila saya merasakan bilik sangat berselerak, saya tak fokus dalam membuat kerja dan dia akan membuat saya lalai. Tapi bila bilik saya bersih, tenang, tak ada debu, kondusif, kerja saya buat sangat cepat, sangat pantas. Jadi saya bagi tips ni, buat dekat rumah. Buat dekat rumah. Jadi, guys. Bila Fatah cakap tadi jadi tak kondusif, rasa macam stres lah kiranya. Jadi antara manfaat yang seterusnya adalah mengurangkan stres. Dengan membuang bahan-bahan yang terpakai ni, kita akan dapat kurangkan stres. Sebagai contohnya, kan benda ni semua boleh menyakitkan mata kita lebih-lebih lagi kepada para ibu-ibu ataupun mereka yang tidak suka bila tengok rumah berselerak ataupun tidak kemas. Jadi bila dah jadi macam tu, kita akan mula rasa macam rasa tak senang hati dah. Jadi masa ni lah kita nak kena buangkan barang-barang yang tidak diguna pakai ni supaya stres kita boleh dikurangkan. Kalau tak percaya, bolehlah cuba lepas ni. Boleh cuba. Dan seterusnya adalah untuk mendidik diri sukakan kebersihan dan amalan hidup teratur. Seperti yang dah Fatah sebenarnya dah kupaskan tadi sebenarnya. Dan seterusnya adalah mendidik amalan bersedekah. Kenapa saya kata mendidik amalan bersedekah? Sebab sebenarnya kalau kita lihat ada barang yang tidak terpakai itu masih elok lagi, kita boleh sahaja sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Dan juga kalau Fatah nak tahulah kan, sebenarnya dekat H&M, dekat H&M ni ada tempat untuk recycle baju-baju yang terpakai. Menarik. Betul, nanti boleh saja pergi dekat almari tu tengok pakaian yang macam dah lama tak pakai kan, simpan dekat dalam bekas siap-siap, lepas tu pergi kat H&M, nanti dia akan bagi kita voucher. Tu adalah sebagai pulangannya lah. Daripada kita buang dan tak tahu nak buat macam mana dengan baju tu kan, tak tahu nak pergi dekat siapa, penuh satu almari tu, boleh saja pergi dekat H&M. Selesai tu. Sambil-sambil tu bolehlah kita beramal dan juga dapat manfaat bersama. Betul tu Syasha. Macam banyaklah sebenarnya manfaat-manfaat tu kan. Betul, sebenarnya banyak manfaatnya kalau kita buang barang-barang yang terpakai ni. Dan saya nak menambahlah sedikit tambahan. Ya, silakan Fatah. Saya nak menambah susulan daripada tips yang kita berikan tadi, tu Syasha. Saya juga memetik daripada satu artikel ni, di mana seorang warga kurang upaya ini ubah tayar menjadi hiasan. Di mana demikian dilakukan oleh seorang warga kurang upaya ini, OKU Irwan Muhammad 40 dari Felda Tenang di Segamat yang menghasilkan hiasan menggunakan tayar terbuang sebagai sumber pendapatan. Sejak 2 tahun lalu, Irwan yang kehilangan sebelah kaki akibat cedera tercucuk kali itu menghasilkan hiasan berbentuk motosikal, arnab, panda, pasu, kereta kebal dan sebagainya. Katanya dia mengambil 2 hingga 5 hari untuk menyiapkan sesebuah hiasan bergantung kepada bentuknya, dan setiap hiasan ini juga
siap dijual antara RM5 sehingga RM1,000. Wah, siapa sangat sangka benda ni boleh kan? menjana pendapatan. Betul. Dan syukur tempahan turut diterima daripada pelanggan di sekitar Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan kebanyakan pelanggan menginginkan ukiran untuk dijadikan hiasan di dalam rumah katanya. Dan menurut Iwan juga, kebanyakan bentuk hiasan tayar terpakai ini dihasilkan berdasarkan idea yang datang secara spontan selain kehendak pelanggannya. Dan katanya secara purata lah Syasha, dia memperolehi pendapatan kira-kira RM2,000 sebulan. Wow, banyak tu. Sangat tu Fatah. Kan? RM2,000. Sebenarnya bila kita melihat sesuatu perkara itu kepada positif, kita mampu untuk menjadi seorang yang kreativiti. Betul, seorang yang kreatif macam apa yang Fatah bagi tahu tadi. Kan. Jadi sekarang ni apa tunggu lagi orang yang dekat rumah tu, jomlah kita sama-sama kemaskan semua barang tu dan buang apa yang tak digunakan. Betul. Tapi sebelum tu kita akan pergi ke topik yang seterusnya. Apa topik kita? Yang sangat menarik. Tapi hari ni saya nak, dari tadi saya tengok Fatah ni, kacaknya dengan busana. Boleh tak Fatah bagi tahu daripada siapa? Saya macam siapa? Macam Opa. Opa sarangnya. Dan baru-baru ini McD mengeluarkan BTS meal. Saya lah tu sebenarnya. Awak lah tu. Tak adalah gurau saja. Baiklah. Sebenarnya baju saya ni ditaja ataupun digayakan. Saya menggayakan hasil busana daripada pelajar Universiti Lim Kok Wing, Kuching, Sarawak. Ya, betul. Devon tak silap saya. Ya, Devon namanya, iaitu pelajar tahun akhir di Lim Kok Wing yang juga merupakan pemenang kepada Borneo Fashion Design 2021 dan sama juga dengan busana saya pada hari ini. Cantik tak? Menarik dan cantik. Jadi nak tahu siapa kita punya tetamu? Tetamu kita, kita rahsiakan. Tapi topiknya, sebelum kita nak berhenti berehat, topik kita adalah, yang menarik pada hari ini, kita akan kupaskan pada hari ini adalah Borneo Fashion Design 2021 dan drama bersiri Sarawak, Hope Find Love. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini, hujung minggu. Baiklah, topik yang akan kita kupas kepada hari ini adalah sangat menarik kerana berkaitan dengan fashion. Dan juga topiknya adalah Borneo Fashion Design 2021. Serba Digital X telah menganjurkan Borneo Fashion Design Competition 2021 pada bulan lepas dengan bertemakan Cultural Diversity ataupun kepelbagaian budaya untuk mencari bakat baru dalam bidang fashion sekaligus memberi ruang untuk pereka-pereka muda di Sarawak yang untuk mengetengahkan bakat mereka ni. Jadi semalam kita sudah bersama dengan juara dan juga naib juara, dan hari ini bersama kita yang juga merupakan naib juara Borneo Fashion Design Competition 2021 iaitu Alisha Itat Jabing. Welcome Alisha, ataupun boleh panggil Ella? Ellie. Sangat suka dipanggil sebagai Ellie. Okey, baiklah Ellie. Pertama sekali ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini dan juga tahniah kepada Alisha dan juga temannya Aaron kerana telah meraih naib juara untuk Borneo Fashion Design Competition untuk 2021. Thank you so much for having me. Baiklah, sebelum tu boleh tak perkenalkan diri anda kepada mereka di luar sana? Okay, hello everyone. My name is Alisha Itat Jabing. I am 23 years old and I am a final student of Lim Kok Wing, Sarawak. Jadi Ellie, is it Ellie? Yeah. Okay, sejak bila Ellie ni minat dalam bidang fashion ni sebenarnya? I've actually had this interest in fashion ever since I was a little girl. I grew up playing with dolls and I just felt that they did not have enough clothes, so I made my own clothes out of fabric and glue from all the scraps from my grandma's tailoring, like leftovers from her tailoring work. So I've always loved making things with my hands. So this interest was mainly me not being able to find anything that I like in store. So I would make my own bags, I would make my own clothes, and I think that is the main reason why I pursued this in the first place, because of my interest in
making my own clothes because I love making things with my hands. Like anything DIY, like I would do it. So basically Ellie ni suka sesuatu untuk mengubahlah dekat dalam patung tu sendiri. Okay. Jadi selain daripada tu, what do you like about fashion? I love that it is a way that I can express myself without having to talk. Macam mana tu? So macam I can wear anything I want and that is enough to convey a message to people. Like for example, I could be wearing something bold and that's how I'm feeling that day. Like for example, it's red. So that just tells people that, oh, I'm feeling very fiery, I'm feeling very confident that day. So I feel that fashion is a universal language. So you don't have to be able to speak a certain language to actually convey the message that you want to convey with your outfit. Oh, jadi maksudnya dekat sini Ellie dia menunjukkan bagaimana perasaannya melalui pakaian yang dia tonjolkan. Contohnya pada hari ini Syah guna baju merah, Syah rasa macam sebenarnya lebih confident lagi berbanding pada hari-hari biasa. Betul tak? Sebenarnya fashion tu mempengaruhi kita punya minda, betul? Mempengaruhi mood juga. Mood juga kan? Yeah. Betul. Baiklah, kebiasaannya dalam dunia fashion ni pasti ada seseorang yang kita minati. Jadi bagi Ellie, siapakah idola anda dalam bidang fashion ni? Idola saya semestinya Versace. Versace. I love their aesthetic. Their aesthetic is black and gold, so that is normally what I would wear, black and gold, as you can see right now. By the way, you look so pretty today. Oh, thank you so much. You do too. Thank you. And I love that the brand is very empowering. They value individualism and they focus on empowering people, and that's what I want to do with my designs as well. Like I want everyone to be able to wear my designs. Exclusivity is very common in a lot of high fashion brands, but I feel that inclusivity is more important than exclusivity. Like I want everyone and anyone to be able to wear my designs, and that's why I look up to Versace a lot. Interesting sebenarnya, dan juga difahamkan Ellie bekerjasama dengan Aaron dalam pertandingan yang lepas. Itu apakah hubungan Alicia dengan Aaron? Sebenarnya Aaron adalah senior saya by one semester. He has already graduated. I'm in my final year now. And we met when I was in my first semester. He was the one who approached me and he talked to me. And we became friends since then for, I think it's about 3 years now. We found common ground in our love for avant-garde and also haute couture. And we talk about fashion shows a lot. We talk about the latest designs and all that. So it was only natural for us to want to work together. Yeah. Jadi maksudnya bermula dengan suka dengan fashion sama-sama. Jadi apakah antara penggerak utama bagi Ellie dengan juga Aaron untuk menyertai Borneo Fashion Design 2021 ni? We've always talked about how we wish that there was some sort of Project Runway kind of competition, because that has always been our dream. Like we watch Project Runway, we watch America's Next Top Model. So we were always saying to each other, oh, if only there was some kind of fashion competition that we could join in Kuching. Like, is that even possible? You know, since it's just Kuching, the fashion industry here is very young, very small, still growing. So when the opportunity came that there was going to be Borneo Fashion Design Competition, we took it. Siapa sangka daripada kita rasa macam ada ke yang macam ni seperti yang Ellie bagi tahu tadi. Jadi sebenarnya ada banyak lagi perkara yang saya nak tanya dengan Ellie ni, tak sabar-sabar nak tanya. Tapi sebelum tu jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama saya Shasha Denzlin di Sejahtera Asia, dan hari ini saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Alicia, iaitu naib Johan bagi pertandingan Borneo Fashion Design 2021. Baiklah, Ellie, bagaimanakah persiapan yang dilakukan sebelum dan juga semasa pertandingan? Kerana seperti yang
tersedia maklum bahawa peserta ni dikehendaki untuk menyediakan beberapa tugasan, contohnya macam sketching, ada juga menjahit dan photoshoot semua tu. So the first part of the competition, we were actually supposed to design our sketches, but Aaron and I decided to actually look at our fabric first before designing our garments. So this the design itself is actually very much inspired by our fabric. The fabric that we chose was kain songket. It's a lilac colored kain songket, and from there we decided to not go with traditional silhouettes, because usually you see it in wedding attire or even baju kurung, baju Melayu and all that, but we wanted something more modern. So we decided to go the haute couture, like avant-garde route, and that's how our design was inspired. So we did our sketches, and then we got to the process of actually cutting and sewing and pattern making and all that. Jadi adakah terdapat sebarang tekanan sepanjang proses ni, ataupun do you enjoy all the process? Oh, I enjoyed it, but it was also quite stressful because of the time constraints. We didn't have much time to do what we wanted to do, and also because our designs are very, how do I put this? There's a lot of hand sewing, hand stitching involved, so that was the challenging part of doing it, because everything was very meticulous. We had a lot of details in our garments, so taking the time to actually hand stitch everything, that was when it was stressful, because we did not have that much time to do that. Jika kita lihat pada rekaan yang dihasilkan oleh Cik Ellie dengan Aaron, sangat detail sebenarnya, sebab with all the twists and juga weavers mengambil masa berjam-jam, saya percaya. Seperti yang tadi katakan, saya kira itu a lot of effort to do so. Jadi apabila mendapati bahawa Cik Ellie serta Aaron mendapat kedudukan naib juara ni, apakah perasaan Cik Ellie pada ketika tu? I feel that it is well deserved, because we both put a lot of work into our design, and we're very proud of our design. So we took a lot of inspiration from different ethnicities, and also we wanted to incorporate more modern silhouettes. So I feel that because we put in so much thought in it, and also a lot of work, like a lot of time. So for example, the intricacy of the garment, we put a lot of time into that. And also our brainstorming session, we had to change our design several times. Yeah, for both outfits actually. So I feel that going through that entire process, coming up with a design and then throwing it away because we did not like it, or we didn't think that it was extra enough or vavavoom enough, you know. So I feel because of the effort that we put in, and also the financials that we put into this project, so I do feel that I'm very happy. I feel very happy that we got second place. Yeah. Walaupun sebenarnya ada banyak tekanan dan juga tiap kali kena tukar tu semua. Jadi untuk menjadi seorang fashion sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah, dan perlu tahu apakah antara gabungan ataupun kombinasi warna ataupun tekstur kain, kemahiran memvisualisasikan konsep dalam 3D yang digunakan untuk menonjolkan rekaan fashion ni. Jadi apakah pandangan Ellie dekat dalam perkara ni? I feel that people always think that fashion is very glamorous. Well, yes, there is the glamorous aspect to it, but I feel it is also a lot of work. But if you are passionate about it and you are willing to put in the time and effort, then it's very worth it. Oh, it's very worth it. Dengar tu kata-kata daripada Ellie. Dan juga apakah antara langkah-langkah tadi Mr. Ellie ada menyentuh sedikit lah. Mungkinkah perlu buat sketching dulu ke, lepas tu buat brainstorming ke, ataupun macam mana kalau dari perspektif Ellie sendiri? For me, I would brainstorm first, because I would usually visualize it in my mind. But because I have to work with Aaron, I had to sketch while brainstorming to actually show him what I had in mind. So it does not necessarily mean that when I talk to him, when I tell him my idea, he's able to visualize it right away. So
I would have to sketch while brainstorming, or brainstorm first and then sketch it out if we are together and we are talking about it. Jadi kiranya itu lebih mudahlah untuk memikirkan apa benda yang kita akan buat lepas ni, contohnya macam tu. Okey, Yes. jadi apakah perancangan Ellie selepas ni? Mungkin adakah ingin menjadi pelaku fashion ataupun sebagai kerjaya, ataupun ada perancangan yang lain? I have no solid plans of being a fashion designer just yet because in about a month I will be going into my internship and I want to explore the editorial aspect of fashion. So I also want to explore maybe fashion journalism or maybe even being a stylist. So no solid plans of being a fashion designer just yet, but I feel that having a fashion design background is very useful for me to go into these fields. It'll be much easier for me to climb the ranks that way. Jadi selain daripada tu, apakah pandangan Ellie sendiri? Adakah untuk menjadi seorang pelaku fashion ataupun stylist seperti yang dikatakan tadi memerlukan kemahiran yang kreatif? I do think creativity is very important because you have to be able to visualize a lot of things and you have to have an eye to differentiate what looks nice, what doesn't look nice, you know, because fashion is very visual. So you have to know what good color combinations there are or what good textures to go with one another or balancing out different silhouettes. So I do think being creative is important. Mungkinkah ada tips untuk mereka di luar sana yang macam baru mula-mula nak berfashion, macam mana nak mulakan? Best way to start is to go on Pinterest and you save all of the looks that you like, all of the aesthetics that you like, you save it into boards. And maybe at first you have to start by copying exactly what they are wearing. But eventually you will develop your own style, like you will find out what works for you. For example, maybe you can copy whatever you see in the pictures. And from there, you can see if you like it, if you like the rings, if you like the necklaces, or if you like the silhouette of the outfit or not. So it's a lot of trial and error. So don't be discouraged when you see people who pandai berfashion. We all have to start somewhere, you know. Does mix and match works? Yes. I advise you to have a lot of basics in your wardrobe and you can mix and match all of them. So that way you don't have to spend a lot of money for your wardrobe, but having a lot of basics means that you can create different outfits even though you only have a set amount of clothes. Jadi sebenarnya untuk sebenarnya kita perlukan daya kreativiti ni, seperti apa yang Ellie bagi tahu tadi, boleh je tengok dekat dalam Pinterest dan tu buat mix and match sikit. Jadi apakah pesanan Ellie kepada generasi muda di luar sana yang berminat untuk menceburi dalam bidang fashion ni? To be in the fashion business, you have to be ready to persevere because you might not get where you want to be at right away. You have to work for it. So be prepared to fail a little bit. Like personally for me, the decision to be in fashion was not overnight. Like I didn't straight away go to fashion school. I actually had to go through a degree. Like I went for business and I went for graphic design. I did not like any of those, so I started over. So I think what I'm trying to say is don't be afraid to start over if you feel like fashion is your calling. Because for me, like I'm 23 and I'm graduating this year, while a lot of my friends are already working, it can be a little bit, it can be a bit daunting, and maybe you'll feel a bit discouraged, but it's worth it. Like I've never been happier. I'm very happy with where I am. I'm very happy with what I do. So if you feel that you're passionate about it, go for it. Itulah antara kata-kata yang sungguh berinspirasi daripada Ellie dan juga iaitu merupakan naib juara Borneo Fashion Design 2021 iaitu Alicia Itatjabing mengenai dunia fashion. Untuk menjadi seorang pelaku fashion bukan sesuatu yang mudah.
kerana memerlukan daya kreativiti, kemahiran yang tinggi. Namun apa yang diketengahkan oleh Ellie tadi adalah usaha kita yang perlu dilakukan agar dapat membuahkan hasil. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ellie dan juga semoga maju jaya untuk hari-hari yang akan mendatang. Thank you. Baiklah, pada para penonton, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama Fatah untuk mengupas drama bersiri Sarawak iaitu Hope Find Love. Jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya, Fatah Burhanuddin. Tadi dah bercakap mengenai Borneo Fashion Design bersama dengan Shasha Denzlin. Hari ini dan kejap lagi kita akan berbincangkan ataupun mengupaskan topik tentang drama bersiri pertama TVS, Hope Find Love. Tapi sebelum itu saya nak wawarkan kepada penonton-penonton dekat rumah di mana sekarang ni kita sibuk mencari sukarelawan perubatan diperlukan di pusat pemberian vaksin di seluruh Sarawak dan elan bulanan diberikan 2,400 kepada sukarelawan ijazah dan 2,000 untuk sukarelawan diploma, dan selain itu selain mendapat elan juga mereka akan memberi vaksinasi sebelum anda menjadi sukarelawan. Jika berminat boleh daftarkan kepada erecruitmentsarawak.gov.my dan tarikhnya adalah hari ini 13 Jun. Tarikh terakhir untuk pendaftaran. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Jika nak jadi sukarelawan untuk pusat vaksinasi ni, jadi jom ramai-ramai kita menjadi sukarelawan. Dan sekarang ini tadi kita dah bersama dengan fashion designer. Sekarang ini kita bersama dengan pelakon. Pelakon ni kacak lagi bergaya. Tapi sebelum itu, Hope Find Love merupakan drama bersiri yang pertama TVS. Drama komedi romantis ini mengetengahkan bakat-bakat anak Sarawak. Ada yang berpengalaman dan ada yang masih baru dalam bidang lakonan ini. Bersama kita hari ini, lelaki yang kacak lagi bergaya, tidak asing lagi, Azampit. Merupakan salah satu watak utama untuk drama ini. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Hai Fatah. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Laju bercakap. Laju bercakap. Ya, bila saya bercakap dengan artis ni, nervous. Mungkin ada setengah penonton dekat rumah masih ada lagi yang tidak mengetahui siapa Azampit sebenarnya. Dari mana asal nama Azampit ni? Adakah beridolakan Brad Pitt ataupun tak tahu? Jadi ada moleknya lah. Azampit berkongsi kepada penonton-penonton dekat rumah siapa Azampit sebenarnya. Okey, dulu masa saya mula-mula start dulu, pernah ada satu keluar artikel lah. Wartawan kata saya ni perasan kenapa guna nama Azampit tu kan. Dia ingatkan saya macam saya saja nak letak Pit, tapi sebenarnya nama saya Ahmad Azam bin Pit. Pit tu nama bapak saya. So jangan. tak ada nak mengidolakan sesiapa, tak ada nak curi nama Brad Pitt, memang bapak saya Pit. Unik kan? Unik. Nama itu sangat unik. Jadi Hope Find Love merupakan drama bersiri pertama di TVS dan ramai yang teruja untuk menyaksikan drama ini. Dan Azampit juga memegangkan watak utama dalam drama ini. Jadi penonton nak tahulah juga watak yang dimainkan. Jadi boleh Azam ceritakan sedikit sebanyak watak yang dibawakan. Okey, saya membawa watak Kimi, which is seorang pelajar. Kimi ni dia macam dia buta hati sikit. Dia suka dekat orang tu, tapi dia dah rasa kat sini, tapi dia nak juga kat sini. Dia nak juga tengok dekat depan mata dia. Padahal orang tu depan mata dia je kan. Cuma dia berkawan dengan Hope ni daripada kecil lagi. But then setiap apa yang Hope minta dia untuk tolong, dia susah nak cakap tak. Walaupun dia busy macam mana sekalipun, dia akan luangkan masa juga untuk Hope tu. Jadi Hope ni dia pula penulis novel, which is apa yang dia tulis dekat novel tu benda tu berlaku in real life. Jadi dengan dia belajar lagi, memang kucak-kacir lah hidup Hope ni. Banyak adegan-adegan yang best dalam Hope Finds Love, kena tengok. Saya tak boleh cerita banyak. Jadi kalau nak tengok tu setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu 9.45 malam hanya di TVS. Betul tu. Dan saya kira jugalah Azam tidak asing lagi dalam dunia lakonan. Jadi sepanjang Azam menjadi pelakon, adakah anda lebih banyak melakukan produksi penggambaran di dalam Sarawak ataupun di luar Sarawak? Saya
banyak saya duduk di KL, memang base dekat sana lah. So memang banyak shoot dekat sana lah, dekat Semenanjung. Cuma beberapa kali juga saya balik dekat Sarawak kalau ada projek dekat sini. Tapi this year, start last year, saya memang banyak di Sarawak. Satu lagi sebab pandemik, susah untuk patah balik ke sana. Betul. Dan alhamdulillah dapat banyak juga projek di sini. So it's a good start lah. Betul. It's a good start for Azam. Dan jika di luar Sarawak, mungkin Azam boleh berkongsi dekat penonton drama apa yang juga Azam pernah berlakon? Saya sebenarnya kalau nak dikira drama, banyaklah saya berlakon. Mungkin lebih 30 drama kot. Saya dah berlakon 4 filem. 3 filem, soon 4 filem. Satu filem Sarawak juga, fully bahasa Sarawak. Sekarang saya banyak mengacara juga. Amboi. Adakah saya akan dirampas? Adakah tahta saya akan dirampas oleh Azam? So juga seperti mana Encik Azam cakap tadilah, pernah melakukan produksi penggambaran di luar Sarawak dan saya pasti sedikit sebanyak membezakan sesebuah produksi itu. Jadi pada pendapat Encik Azam lah, apakah perbezaan produksi Sarawak dengan produksi luar Sarawak? Pada saya nak kata beza, tak adalah beza banyak sangat. Cuma di sana banyak tenaga pekerja yang pro. Cuma mungkin dekat Sarawak ni mungkin kurang exposure, kurang pengalaman. Cuma kalau di sana ramai yang pro kan. Jadi kerja tu agak smooth sikitlah. Dekat sini orang masih baru lagi, masih nak belajar. Betul. Tapi saya tengok orang kita sendiri ni memang cepatlah tangkap. Dan saya pasti itu orang cakap itulah, kita ni kena try sebenarnya, mencuba. Betul, kalau tak cuba kita akan orang cakap takkan berkembang. Betul. Jangan takut mencuba. Betul. Malu bertanya sesat jalan. Ya. Kecewa. Drama Hot Fine Love ni, Hot Fine Love ni menariknya adalah drama ini menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Jadi kita nak tahulah perasaan Azam Pit sendiri bila membawa watak sepenuhnya dalam bahasa Melayu Sarawak. Sebab ada setengah ni bila contoh, kalau saya dibagi pun saya agak kekok bila bercakap fully bahasa Sarawak. Macam mana dengan Azam sendiri? Dia tak kekok sangatlah. Cuma ada a few words kadang-kadang sebab yang susahnya sebab kita dapat skrip tu dalam bahasa baku. Cuma kadang-kadang ada words yang kita nak translate dalam bahasa Sarawak tu agak susah nak cari. Kadang-kadang words tu dah cantik kat situ kan, macam dialog tu dah cantik dah dalam bahasa baku, tapi bila kita ubah kadang-kadang bahasa Sarawak, kadang-kadang dia macam tak sampai. So kita kena cari lagi words yang betul-betul apa yang dimaksudkan oleh dialog itu. Agak susah situlah kadang-kadang. Cuma kalau nak berdialog tu saya rasa macam agak senang sikitlah. Sebab saya pun ialah dekat rumah memang cakap bahasa kita kan. Tapi kalau saya diberi peluang untuk bercakap bahasa Sarawak, mungkin boleh mencuba tapi agak kekok lah sebab rutin harian bila kita masuk ke set penggambaran untuk menjiwai watak tu saya rasa agak berbeza kan untuk menjiwai watak yang diberikan. Jadi bila Azam diberi satu watak utama, bagaimana perasaan Azam sendiri? Dapat offer untuk watak, ya saya gembira sebenarnya. Apa tadi mendalami watak? Bagaimana cara mendalami watak? Saya macam cerita Hot Fine Love ni kan, watak Kimi ni saya rasa macam agak dekatlah dengan diri saya sebenarnya. Jadi agak senang untuk saya bawa watak ni. Cuma kalau watak yang agak berat, saya pernah melakukan watak sebagai anak derhaka. Aduh, susah sedikit tu. Penagih dadah. Saya banyak duduk dengan director saya untuk berbincang sebab kalau dadah ni dia ada berbagai jenis orang kata berbagai jenis dadah. Dadah mana yang kita ambil itu kita kena kaji betul-betul lah. Betul. Macam mana berlakon pula dengan Wan Maimunah masa tu. Memang agak, yelah kita orang baru masa tu, kita agak takut lah. Tapi alhamdulillah Wan Maimunah ibu banyak mengajar saya juga. Jadi kita dapat chemistry lah dekat situ. Dapat chemistry tu agak betul. Agak Jadi susah lah. chemistry sangat penting lah dalam sangat sesebuah. penting, betul. Dan bila kita menjiwai sesuatu watak tu, itu munculnya drama tu menjadi sensasi. Orang lebih teruja untuk melihat. Betul. Dan kita nak tanya jugalah, drama Hot Fine Love ni kita dilakukan masa pandemik. Kan? Jadi macam mana cabaran itu?
tempoh masa pandemik itu? Dan berapa lama jangka untuk membuatkan tu? Sebenarnya untuk Hot Finds Love ni kalau tak pandemik mungkin kita boleh habiskan awal mungkin dalam 24 hari. Cuma ada a few tempat yang kita orang tak boleh nak masuk. Lepas tu ada beberapa masalah juga. So kita anjakkan sikit kepada 28 hari kalau tak silap. Memang agak mencabarlah sebenarnya. Kadang-kadang saya kesian dengan director saya which is script writer saya juga. Setiap dia tulis skrip tu bergantung kepada location. Location mana yang kita dapat, situ dia buat. Tapi apa yang bestnya, yang menarik cerita Hot Finds Love ni, apa yang director tu tulis dalam tu, benda tu berlaku juga in real life. Saya tak tahu benda ni kebetulan pun ataupun memang macam semua itulah. jadi macam hot pula dalam cerita tu. Itu kita cakap script writer ni sebenarnya dia ada sentimental dia sendiri. Dia dapat melihat orang cakap macam bomoh. Dia dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku dan macam mana dia nak portraykan drama ini jadi orang nak tengoklah. Betul. Jadi banyak soalan yang kita nak ajukan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Stay bersama dengan saya Fathah Bolhani dan Azam Pit dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fathah Bolhanuddin. Amboi korang kemain kan duduk depan TV nak tengok Azam Pit dengan saya ni. Jadi sebelum kita nak bersama lagi dengan pelakon anak Sarawak ni, saya nak mewawarkan juga kepada penonton, jika anda terlepas peluang untuk menyaksikan episod Sejahtera Asia yang lalu, boleh layari YouTube TVS, type saja Sejahtera Asia. Pilih je lah episod mana yang korang suka. Dan juga kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan anda semua dalam keadaan sihat positif dan sentiasa mampu memerangi COVID ni. Dan saya rasa kini ini ada pada era pengagihan vaksin. Pada yang dapat vaksin tu, tolong jangan datang terlampau awal, di mana kita datang 15 minit sebelum kita divaksin tu. Jadi sama-sama kita bekerjasama dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi tadi kita dah banyak bercakap mengenai cabaran, mengenai Azam Pit sendiri. Kini kita nak bercakaplah secara ringkasnya mengenai pekerjaan. Pada musim pandemik ini semestinya kerjaya Azam sendiri sebagai seorang pelakon turut terkesan. Jadi adakah Azam sendiri melakukan perniagaan atau kerja lain untuk menambah pendapatan semasa pada musim pandemik? Saya memang full time berlakon. Cuma planning tu adalah nak insya-Allah nanti saya nak ada production saya sendiri. Menarik tu. Nak jadi producer. InsyaAllah soon. Ya. Sebab saya rasa ini dunia saya, passion saya dekat sini kan. Ini adalah macam peluang lah untuk berkembang. Faham? Dulu zaman kecil-kecil Azam ada pelbagai. Dulu zaman-zaman kecil lah Azam. Kita ni pelbagai cita-cita nak dicapai. Macam nak jadi doktor lah. Macam saya sini nak jadi doktor lah, nak jadi peguam lah. Macam-macam lah dalam otak ni. Tapi bila dah sampai pada satu tahap kita dah dewasa ni, lain pula jadinya. Jadi Encik Azam ingin menjadikan, adakah Azam sendiri ingin menjadi seorang pelakon ataupun sebenarnya ada kerjaya lain yang dilakukan satu ketika dahulu? Saya dulu sebelum saya masuk dalam industri ini, saya adalah staf kerajaan, government servant. Tapi saya dapat peluang untuk join Bintang RTM dan juga MyStar LG, which is singing competition. Jadi saya sebenarnya tak terfikir nak jadi pelakon sebenarnya. Saya lebih kepada nyanyian dulu. Kalau tengok orang menyanyi dekat TV stage yang besar-besar dekat macam, bestnya kalau aku dapat kat situ. Jadinya Azam ada bakat menyanyi lah ni? Ya, saya memang start menyanyi. Jadi permulaan career untuk menjadi seorang ahli seni hiburan ni adalah jadi menyanyi. Sebenarnya orang cakap kalau kita menyanyi, sebenarnya senang untuk kita berlakon sebab kita dah ada feel tu. Dan juga ada seorang kakak yang pesan dekat saya dulu kan. Dia kata jangan takut untuk cuba apa-apa
bidang which is nak mengacara ke apa ke, cuba je dia kata. Tapi betul dia cakap. Dulu masa saya mula-mula dapat offer untuk jadi pengacara, saya agak takut sebenarnya. Saya tak petah bercakap, saya tak berani nak pandang kamera sebab kalau berlakon dengan mengacara ni dua perkara yang dunia berbeza. berbeza. Mengacara kita tengok kamera, Betul. berlakon kita kena ignorekan kamera tu. Oh, lain. Lain memang lain rasanya ni. Jangan takut untuk cuba. Betul tu. Try saja. Kalau dah ada minat tu, cuba je. Betul. Bila kita ada minat tu, kita try pupuk. Betul. Kalau kita pupuk, memang kau akan hebat. Tapi lagi satu Fatah, sekarang kan banyak bengkel-bengkel lakonan, kelas-kelas lakonan. Baik lakonan, nyanyian ke ataupun tulisan skrip apa dia semua kan, yang dibuat oleh Finas, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jangan takut untuk mencuba sebenarnya. Betul. Pergi saja. Jadi ada satu isu ni yang baru-baru terkini di mana banyak producer ataupun artis-artis yang lama tidak berpuas hati di mana kebanyakan producer mengambil orang cakap pelakon ni tanpa bengkel kelas. Dia ambil sekadar. Sekarang ni kita kalau rata-rata kita tengok ramai menggunakan influencer. Jadi macam mana reaksi Azampet sendiri terhadap isu ini? Dia ada pro and con lah sebenarnya. Pada saya, kalau untuk senangkan kerja, saya akan ambil pelakon yang berpengalaman. Sebab untuk senangkan kerja, sebab kalau kita syuting ni semua it's all about time sebenarnya. Betul. Planning kan. Kalau kita ambil, bukan saya pangkah orang baru ke apa yang influencer ada tersasa pula kan. Saya tak pangkah dia orang. Cuma kalau saya sarankan lah, kalau untuk kita nak berlakon ni, kita kena ada basic dululah supaya senang. Kadang-kadang kalau dekat set tu kita nak mengajar, benda tu ambil masa sebenarnya. Jadi agak terganggu lah dekat situ. Agak terganggu lah emosi. Tapi kalau producer tu banyak duit untuk ni, tak apa. Faham. Untuk extend lagi beberapa hari kan. Dan Azam sendiri, jika diberi peluang untuk menghasilkan sesebuah cerita ataupun watak, jadi apa yang Azam inginkan untuk berminat untuk jadilah watak dulu? Watak. Saya watak yang teringin sangat nak jadi. Saya teringin nak bawa watak orang gila sebenarnya. Menarik. Sebab saya percaya watak sebegini amat sukar untuk kita dalami. Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu apa masalah yang mereka lalui. In order kita untuk mendalami itu, kita perlu membuat satu kajian, betul tak? Betul. Sebab Jadi yalah banyak jugalah watak, sebab watak cikgu. Saya banyak dapat watak cikgu sebenarnya. Dapat watak student. So macam saya nak explore benda yang lagi ni. Saya seronok bila saya dapat watak jadi penagih dadah tu sebenarnya. Sampai saya kena botakkan kepala saya. Itu saya tak pernah botak dalam hidup saya. Itu pertama kali. Itu pertama kali dibuat. Jadi itu memang membantulah sebenarnya, membantu kita untuk dapatkan lagi karakter tu sebenarnya. Jadi tadi Azam ada bercakap nak menjadi producer. Jadi cerita apa nak dibuat ni? Wawarkanlah kepada penonton jika dia diberi satu peluang untuk menjadi producer. Cerita apa? Saya sebenarnya saya suka cerita yang agak berat pasal keluarga ni sebab saya rasa saya lagi dekat kat situ. Which is kalau buat cerita pasal keluarga ni, saya rasa macam dapat banyak pengajaran yang kita boleh bagi dekat penonton sebenarnya. Instead of macam, bukan saya nak kata lah macam cerita cinta tu macam, bukan saya kata tak bagus. Okey sebenarnya, cuma kalau kita nak bagi impact lagi untuk bagi pengajaran lagi dekat penonton, which is cerita-cerita macam tu lah. Untuk pendapat saya sendirilah ni. Untuk pendapat saya sendiri, sebenarnya ada baiknya bila kita melakukan cerita cinta ataupun pelbagai cerita yang berkaitan dengan orang cakap apa? Pengajaran. Tapi cumanya bila kita terlampau banyak sangat repetitive scene dalam tu, orang mudah nak bosan. Jadi dan saya pasti producer-producer dekat luar, pengarah-pengarah dekat luar, pasti itulah cabaran utama mereka. Di mana macam mana nak membuatkan orang cakap penonton-penonton dekat rumah teruja dengan drama mereka. Itu cabaran producer pengarah. Dan kita tahu banyak genre filem ataupun drama bersiri seperti fantasy, action. Jadi jika diberi satu peluang lagi untuk berlakon macam Henry Golding, diberi peluang. Satu itu saya boleh mengatakan itu satu peluang yang sangat cerah. Di mana bila kita
pergi ke luar negara itu set dia akan lain, mood dia akan lain. Jadi Betul. jika dia berpeluang tu, macam mana perasaan tu? Oh, saya kalau boleh saya nak sangat. Saya Itu nak sangat. saya suka tengok cerita ni apa nama Avengers ke apa. Kadang-kadang yalah dia orang punya imajinasi tu kuat tau. Betul. Sebab kadang-kadang dia orang berlakon dengan benda yang tak ada. Kan? So macam teringin dengan set yang apa nama Besar. yang besar macam tu kan. Jadi Editing yang sangat orang cakap sangat wow. Betul. Dan bagi saya pasti action movie ni memerlukan sentimental yang sangat kuat di mana kita berlakon dengan dunia imajinasi yang pengarah itu sendiri buat. Macam mana kita nak berlakon tu? Itu mungkin satu cabaran buat mereka. Betul. Dan ini mungkin penutup lah kepada Azam sendiri. Sebelum kita nak melaburkan tirai sejahtera Asia ini, mungkin ada pesanan Azam sendiri kepada penonton-penonton, khususnya anak-anak muda sekarang ini yang bergiat aktif dalam bidang lakonan. Okey, nasihat saya Nasihat abang dengar. nasihat abang. Yalah abang dah 30 lebih. Nasihatkan kepada belia-belia khususnya orang Sarawak, jangan takut untuk mencuba. Kalau rasa minat tu pergi. Jangan pendam watak tu sebab orang Sarawak ni dia punya talent memang pure. Betul tu. Betul. Jangan takut, pergi cuba. Jangan ingat berlakon ke menyanyi ke kerja ni ke tak ada masa depan. Betul, kan. betul. Sebenarnya kalau kita masuk sekolah seni pun sebenarnya bukan kita nak jadi terus nak jadi pelakon ke terus nak jadi penari ke. Betul. Ada banyak cabang lagi dalam bidang ni betul. yang kita boleh pergi untuk jadi producer ke Betul, kan. betul. Banyak lagi. Jadi ada minat, ada bakat, pergi. Jangan malu-malu. Dengar tu adik-adik dekat rumah. Ada minat, bakat Dan jaga attitude, itu yang penting. Betul. Jaga attitude. Bila kita dah ada pada satu tahap yang sangat tinggi, attitude tu sangat penting. Bila kita tak ada attitude tu, kan imbalance our career. Yang tu membuatkan sesetengah senang nak jatuh. Tapi itulah realiti sebenarnya. Dan itu juga saya boleh katakan apa yang pesanan yang daripada Azam itu sendiri, itu adalah sebenarnya brand visibility kita sendiri. Macam mana kita nak market kita sendiri. Tak kiralah kita daripada pelbagai bidang pun, bila kita ada minat terhadap kepada sesuatu benda tu, itulah kata kuncinya. Brand visibility. Market yourself. Jangan malu bertanya, jangan orang cakap, jangan ada stigma. Kita dekat Sarawak ni sendiri, saya boleh katakan kita ada stigma Ingga. Yang itu kita kena orang cakap kena buang vanishkan. lah. Itu perkara itu kena buang. Betul. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Azam sendiri. Sama-sama, Fatah. Perkongsian yang sangat menarik. Itulah sebenarnya dunia realiti lakonan ya. Dan setakat ini saja informasi-informasi yang saya boleh kupaskan kepada anda, dan jika ada sebarang cadangan mengenai tajuk-tajuk yang ingin kami kupaskan, boleh terus jadi DM kita orang dekat Sejahtera Asia ataupun laman rasmi TVS TVNY. Jadi sekian itu daripada saya Fatah Burhanuddin, dan daripada Inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye bye.